warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil al-kitab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali minta maaf atas kelewatan 15 minit sebab ada sebab tarik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa idza ijtama'a al-ismu wal laqabu. Dengar tak? Cuba komen sikit. Dengar jelas tak? Seorang respon. Alhamdulillah. Okay. Apa? Earphone baru earphone baru. Original iPhone ni. Okay, dah. Okey dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ijtama'a al-ismu wal laqabu wajaba ta'khirul laqabi fil afsah. Dan apabila ni kena ada beza sikit lah. Ada beza sikit. Idza, in, lepas law. Okay. Dari segi terjemahan pun kita kena bezakan. Kalau idza tu apabila, kalau in jika, kalau law jikalau. Okay. Idza, kalau macam idza tu ta'bir dengan idza tu iaitu litahaqquq, yang mana akan berlaku betul. Idza jaa nasrullahi wal fath. Okay, ketika mana turun ayat ni, idza jaa nasrullahi wal fath. Okay. Belum datang lagi Fathu Makkah tu, belum buka lagi, tapi seolah-olah macam pasti akan datang. Sebab tu kata idza, tak kata in. Okay. Adapun jika kalau benda tu tak pasti sama datang atau tak datang, ihtimal dua, maka digunakan in. Okay. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu misalnya. Wa idza ijtama'a al-ismu, dan apabila berhimpun oleh isim dan laqab. Isim kat sini muqabil, lawan bagi laqab dan kunyah. Bukan makna isim muqabil bagi fi'il dan haraf. Okey. Apabila berhimpun isim dan laqab, Zaid dan laqab macam Zainul Abidin misalnya, maka wajib ta'khirul laqabi, jawab idza. Okey, idza tu syartiyah, setiap ada syarat pasti ada jawab dia tu. Wajib ta'khirul laqabi, nescaya wajib. Supaya bezakan nanti jawab bagi syarat, letak kalimah nescaya. Okay. Nescaya wajib oleh mentakhirkan akan laqab. Perhatikan dari segi terjemahan anak tu macam mana. Dari segi anak terjemah takhirul laqabi, mentakhirkan akan laqab. Sebab apa? Takhir masdar, mentakhirkan al-laqab. Okey, yang tu mudhafun ilaih pada lafaz, tetapi pada makna dia tu maf'ulun bih. Idhafat masdar kepada maf'ulun bih. Wajib takhirul laqabi, wajib oleh mentakhirkan laqab. Maknanya kena isim dulu baru laqab. Okey, itu pun fil afsah, pada pendapat yang lebih fasih. Ini isim tafdhil. Okey, ini isim tafdhil. Iaitu sama-sama kalau kita nak letak laqab dulu baru isim, atau isim dan laqab, dua-dua fasih. Cuma mana satu yang lebih fasih. Ni kena ingat, khilaf tu dari segi apa tu penting. Okey. Jadi masalah yang macam berlaku zaman sekarang ni, iaitu khilaf ringan je, khilaf di antara perkara sunnah sahaja. Okey, perkara sunnah sahaja.
tetapi membawa kepada golongan, bila sama-sama ada golongan yang ekstremis tu, dia membawa kepada perpecahan lah. Okay, contoh itu paling mudah tadi, kita solat subuh. Okay, solat subuh, masalah kunut yang tak habis lagi. Jadi sebahagian tu memang kita tahu, maklum, kunut tu hukum dia sunat ab'ad. Okay, dalam mazhab Syafi'i, dan dalam begitu juga dalam mazhab Maliki. Cuma Maliki sebelum rukuk. Okay, mazhab Hambali dengan Hanafi tidak sunat. Okay. Maknanya apa? Jika ditinggalkan tetap sah solat. Okay. Begitu juga dalam pendapat mazhab Hanafi, mazhab Hambali, kita sunnah. Tapi bila golongan masing-masing tidak tahu khilaf tu dari segi apa, dan akhirnya saling membid'ahkan ataupun saling menuduh macam-macam lah. Jadi golongan pelampau mazhab Hambali dan Hanafi menuduh yang kunut itu tidak sunnah, bid'ah dan sebagainya. Dan golongan yang menyabitkan kunut pula, bila melihat orang lain tidak kunut, mengatakan sebaliknya lah, begitu juga tak sunnah lah, ataupun Wahabi dan sebagainya. Jadi kita kena tahu khilaf tu dari segi apa. Okay? Bukan dari segi sahih ataupun batil. Okay, kita baca kat sini, iaitu wajib, istilah tu wajib mentakhirkan laqab. Maknanya laqab tu kena kemudian. Contoh mudah, Zaidun tu isim. Okay, laqab tu kita ambil satu, Zainul Abidin. Okay, Zainul Abidin. Maka bila berhimpun Zainul Abidin dengan Zaid, maka mana satu nak dahulukan? Okay, mana satu nak takhirkan? Jadi pendapat kat sini katakan, musannif kata wajib takhirkan laqab. Okay, maknanya Zaidun Zainul Abidin, misalnya Ja'a Zaidun Zainul Abidin, Ja'a Zaidun Zainul Abidin. Tapi itu pun pada pendapat yang lebih afsah. Okay, itu di sini lebih pada lughah yang lebih fasih, maknanya kalau kita nak terbalikkan Ja'a Zainul Abidin Zaidun, maka tidak ada masalah, boleh juga. I'rab dia badal ataupun ataf bayan. Okay, Ja'a Zaidun, telah datang oleh Zaid, Zainul Abidin. Okay, Zainul Abidin tu laqab dia tu i'rab jadi badal ataupun ataf bayan. Okay, fil afsah. Okay, nahwu Ja'a Zaidun, kitab jatuh sebagian, kalau kitab tobok macam yang nak guna Darul Kutub Ilmiyah, dia jatuhlah dekat matan tu jatuh Ja'a Zainul Abidin. Sepatutnya Ja'a Zaidun Zainul Abidin. Ja'a Zaidun Zainul Abidin. Yang dekat sini, okey. Dia kata wa yakunul laqabu, dan adalah laqab itu. Dia kata Ja'a Zaidun Zainul Abidin. Zaidun tu isim, Zainul Abidin tu laqab. Wa yakunul laqabu, dan adalah laqab itu, iaitu Zainul Abidin, tabi'an, yang mengikut. Tabi'an iaitu jadi tabi'. Iaitu tabi' di sini iaitu badal ataupun ataf bayan. Okey, makna tabi' di sini badal ataupun ataf bayan. Jadi tabi' lil ismi, bagi isim. Jadi jadi tabi' bagi Zaidun fil i'rab. Okey, tabi' fil i'rab, pada i'rab. Okey, dalam masalah ni ana suka untuk bawa syahid dalam mata alfiyah tu. Okey, dalam masalah ni bila berhimpun isim dan laqab, wajib ditakhirkan laqab pada lughah yang lebih fasih. Mana dia punya syahid dia tu? Ingat tak? Cuba type syahid dalam masalah ni. Datangkan syahid. Okey. Mumtaz. Aqil Najmi, insyaAllah. Barakallahu fiik. Okay, mumtaz, Muhdi. Okay, tu yang dia punya syahid tu boleh tengok dekat komen. Okay, wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran dha in siwahu sahiba. Okay,
Wasman ata isman tu hal, i'raj dia hal muqaddam di atas sahib hal dia tu. Oh, suara kurang jelas. Okey, kalau macam ni jelas tak? Ke sebab kipas tu? Cuba ni, saya kipas tu ke sini sikit. Ke sini sikit. Okey. Macam ni jelas ke? Suara dah okey dah? Sekejap tunggu responnya. Nak syarah. Salin dulu elok dia punya syahid tu. Dah okey ke suara ni? Okay, alhamdulillah. Okey. Okey, wasman atau kunyatan wala qaba. Isman tu hal muqaddamah. Okey. Ata, okey. Sikit. Okey lah. Okey, ata iaitu wa ata. Wa ata. Oh, wa ata dan telah datang ia domain huwa jadi fa'il bagi ata tu alam dan datang ia alam. Okey, sekarang dalam bahasa alam hal akan dari itu isman. Okey, isim seperti Zaid. Okey, wa kunyatan. Okey, wa kunyatan dan kunyah, wa laqaba dan laqab. Okey, alhamdulillah. Kira pegang macam ni dah nampaknya. Okey, maknanya apa? Alam tu datang dalam keadaan ada kalanya dalam bentuk isim, ada kalanya dalam bentuk kunyah, ada kalanya dalam bentuk laqab. Okey. Kemudian hukum dia wa akhiran za, dan hendak mentakhir oleh kamu. Wa akhiran, okey, nun tu taukid khafifah. Wa akhiran, dan hendak mentakhir akan kau, meletak belakang za akan ini. Za tu isim isyarah. Mana musyarun ilaih dia? Musyarun ilaih dia iaitu laqaba. Jadi ihtimal kan za tu boleh jadi laqaba, boleh jadi laqab, boleh jadi isim. Sebab kunyah tu tak boleh lah sebab dia muannas. Maka bila macam ini bil ihtimal, okey, kembali kepada aqrabil mazkur. Okey, idza ihtumila, okey, kaedah itu bila ihtimal maka dia kembali kepada yang lebih dekat, aqrabil mazkur. Mana yang lebih dekat dengan za, laqab ke isim, isman. Okey, maka laqab. Maka dia kata hukum dia wa akhiran za, dan hendak mentakhirkan oleh kamu akan ini iaitu laqab. Okey, in siwahu sahiba, ai in jika sahiba, jika berhimpun. Okey, sahiba jika berhimpun ia za, itu laqab ini, siwahu, okey, akan selainnya in siwahu. Yang ni ada, yang ni penting. Okey, ini penting. In siwahu, selainnya. Selain mana? In siwahu. Kalau Zuhair kata macam ni, okey, tengok Zuhair, jika Zuhair in siwahu, maknanya jikalau berhimpun ia laqab akan selainnya, selain laqab. Siwahu, selain daripada laqab. Maknanya apa? Jikalau laqab berhimpun dengan isim, dan jikalau laqab berhimpun dengan kunyah, maka laqab tu kena letak belakang. Okey, laqab tu kena letak belakang. Okey, kunyah tu contoh kita letak Abu Abdillah. Okey, kita ambil misal letak satu contoh supaya senang. Isman tu letak Zaidun. Okey, kunyah Abu Abdillah, laqab Zainul Abidin. Okey, dalam masalah ni apabila berhimpun di antara laqab dan isim, contohnya Zaidun dan Zainul Abidin. Okey, mana satu nak takdimkan, takhirkan. Begitu juga dengan jikalau laqab berhimpun dengan kunyah. Contohnya apa? Abu Abdillah Zainul Abidin.
Okey. Sama juga Al-Azhari misalnya, okey, termasuk daripada laqab. Okey. Kemudian dalam masalah ni, kalau zahir dari segi matan alfiah tadi tu, antum perhatikan elok ni. Okey. Dia kata wa akhiran dha in siwahu sahiba. Hendak mentakhirkan oleh kamu akan laqab. Okey, jikalau laqab ni berhimpun dengan selainnya, selain laqab, iaitu apabila laqab berhimpun dengan isim, maka laqab ditakhirkan. Dan apabila laqab berhimpun dengan kunyah, maka laqab pun ditakhirkan. Okey. Dalam masalah ni ada kritikan lah. Okey, ada kritikan. Sebab apa dari segi kritikan matan? Okey. Sebab apa? Yang wajib ditakhirkan ni wa akhiran, ini ikut di atas ni lah. Pendapat apa yang lughah yang lebih afsah. Pendapat yang lebih afsah. Okey. Bukan di sana kita kata tidak ada apa? Tidak ada lughah yang tidak mengharuskan untuk takhirkan. Okey. Dalam masalah ni, okey, iaitu wa akhiran dha in siwahu sahiba, dekat sini dari segi zahir dia, misalnya jikalau laqab berhimpun dengan isim, seperti mana Zaidun dan Zainul Abidin. Zaidun dan Zainul Abidin, okey, kat situ berhimpun di antara laqab dan isim. Maka kalau dekat zahir mata alfiah, maka kena takhirkan laqab. Maka kita kena kata Zaidun Zainul Abidin. Okey. Kalau kita kata Zainul Abidin Zaidun, yang tu salah. Iaitu mana salah apa? Kurang fasih. Kurang fasih. Okey. Adapun jikalau laqab dan kunyah, seperti Abu Abdullah Zainul Abidin misalnya, yang tu tak mesti takhirkan laqab. Kita bil khiyar. Sebab tu dalam nuskhah matan alfiah yang lain, okey, dia punya matan dia tu in siwahu sahiba, in siwaha sahiba. Yang tu lebih jelas lah. Yang tu lebih jelas. Okey, tidak ada kritikan. Maknanya apa? Kalau kata in siwaha, kembali kepada kunyah. Maknanya apa? Dan hendak mentakhirkan oleh kamu akan ini laqab, apabila laqab ini berhimpun dengan selain daripada kunyah. Selain daripada kunyah apa? Isim lah. Okey. Ambil isim je lah, takkan isim dan laqab. Takkan laqab berhimpun dengan laqab. Okey. Jadi nuskhah yang lain disebutkan insiwaha, kembali kepada kunyah. Maknanya apa? Selain daripada kunyah, apa? Isim. Mana apabila laqab berhimpun dengan isim, maka ditakhirkan akan laqab. Adapun kunyah, apabila kunyah seperti Abu Abdullah berhimpun dengan laqab Zainul Abidin, maka bil khiyar. Tidak ada di sana mana yang lebih fasih ataupun tidak. Okey, sama sahaja. Nak kata jaa Abu Abdullah Zainul Abidin, ataupun nak kata jaa Zainul Abidin Abu Abdullah. Okey, so kena ingat elok. Jadi dia kadang-kadang macam itulah. Satu kitab tu apa kata yufassiru ba'duhu ba'dha. Macam kat sini. Okey, kalau kita kata wa akhiran, dan nak mentakhirkan, maknanya seolah-olah macam kalau ditakdimkan laqab, apabila berhimpun dengan isim, seolah-olah salah. Tapi kat sini mana fil afsah, pada pendapat yang pada lughah yang lebih fasih. Kena ingat elok-elok. Jadi kita ni seolah-olah mentafsirkan yang ada dalam Alfiah Ibn Malik. Okey, tetapi tidak terkaya lah. Maknanya istilah dia tu, kitab tu kita boleh nak macam satu kitab saja kita tumpu, kitab lain tu kita tinggalkan. Sebab dia kaedah dia la yastaghni kitabun an kitabin, tidak terkaya oleh satu kitab daripada kitab yang lain. Dia mesti kena, nak jadi orang alim betul-betul, nak takhasus, mesti kena banyak kitab. Okay, banyak kitab. Tapi bukan banyak kitab saja. Okay, dia banyak kitab tu kelaziman yang biasa. Apa dia? Bila banyak kitab, makin banyak membaca. Bukan makin banyak kitab makin banyak tidur. Nampak tak? Okay. Sebahagian memang ada orang yang suka mengumpulkan kitab, tapi masa baca kitab tu kurang. Dia tak suka membaca kitab. Okey, kalau ikut masa kitab dia tu sehari-hari tu dalam mungkin tak sampai sejam. Okey. Sebab tu antara yang paling penting sekali bagi pelajar tu, wajib lah sebenarnya tanzimul waqt, susun waktu tu. Lepas tu disiplinkan diri. Berapa jam waktu ni apa semua tu. Kalau tak susun waktu, natijah dia apa? Akan bazir masa dengan benda Allah ni. Okey. Ni
Ingat lagi bagi mereka yang join kelas apa Kharidah Bahiyah dengan Syekh Ahmad Syarif hafizahullah taala, mula-mula je dalam dars tu baru mukadimah Syekh tinggal baca alhamdulillah selawat semua tu, pelajar-pelajar dah letak handset dia tu atas meja. Syekh terambil kata hadza alatul jahli, ni alat jahil ni. Okey, kalau kita tengok balik zaman sekarang, ya, okey, tidak ada siapa yang menafikan akan manfaat benda ni, teknologi ni. Tetapi nisbah dengan pelajar yang ni memang alatul jahli. Sebab apa? Anda tak perlu bukti lain. Antum tanya diri sendiri. Masa antum dengan kitab, dengan benda Allah ni, mana lagi banyak? Tu je. Tak payah nak bukti lain. Tu bukti yang paling jelas. Okay? Kalau tengok kitab tak apa. Ni untuk Facebook, YouTube, semua tu. Nanti akhirnya bazi masa macam tu je. Okay. Jadi dalam masalah ni kena tahqiq lah. Kena tahqiq iaitu dalam Syekh Mutalafiyah tu, wa akhirun za insiwahu sahiba. Kat situ insiwahu dhamma itu kembali kepada laqab. Okey. Bila selain daripada laqab iaitu isim dan kunyah. Tapi yang wajib ditakhirkan bukan apabila laqab berhimpun dengan isim dan kunyah, tetapi hanya laqab dan isim. Okey. Bukan laqab dan kunyah. Okey. Kena tahqiq masalah tu. Okey. Cumanya kunyah ni dia bukan mesti kan mula dengan abu, ummu misalnya. Dia tak mesti pun. Dia tak mesti lepas daripada abu tu mesti kena anak. Okey, mesti kena anak. Tapi biasanya anak sulung lah, biasa anak sulung. Dia ada anak sulung dia nama Abdullah misalnya. Jadi ada punya kunyah tu Abu Abdillah, isteri dia tu Ummu Abdillah. Okey. Jadi kalau macam tu yang biasanya setengah orang tu bila nama dia Abu kat depan tu, okey, biasanya sebab Abu tu anak sulung dia lah. Okey, tetapi dia tidak lazim, tak mesti. Okey, kadang-kadang orang yang tidak ada anak pun dia gelarkan nama dia dengan Abu. Okey, dengan Abu, ada letak Abu depan tu. Okey. Jadi adalah yang bertanya sebab dulu ana menggunakan nama Abu Sulaiman. So dia kata dah kahwin ke? Mana sebab Sulaiman tu anak Kata tak. Itu kunyah umum dari segi apa? Muhaddisin. Jadi muhaddisin ni mereka nak tafaul dengan a'immah mutaqaddimin, iaitu mereka ada kunyah, ada isim, ada laqab semua tu. Jadi mereka nak tafaul, nak sama juga. Tafaul ni mengambil baik, lawan dia tu tasya'um. Dan dia tak ada anak lagi, tapi dia nak kunyah juga. Maka dia ambil kunyah orang-orang yang nama sama macam dia. Okey. Macam contoh kalau nama Muhammad contoh, laqab umum dia misalnya Syamsuddin. Okey. Ada Jamaluddin apa semua tu. Okey. Jadi untuk nama Khalid, maka ambil nama Khalid Al-Walid. Khalid bin Al-Walid As-Sahabi radhiyallahu taala anhu, maka dia punya kunyah tu Abu Sulaiman. Kunyah Khalid Al-Walid Abu Sulaiman. Maka sesiapa nama Khalid yang belum ada anak lagi tu, kalau dia nak kunyah juga, maka letak nama Abu Sulaiman. Yang itulah istifadah daripada Syekh Muhammad Husni Ginting hafizahullah taala. Beliau sedang sakit sekarang ni. Okey, ana minta sama-sama kita baca Al-Fatihah, kita sedekahkan Al-Fatihah, mudah-mudahan jadi syifa bagi beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa yakunu al-laqabu tabi'an lil ismi fil i'rab illa, melainkan idza kana mufradaini. Ni istisna pada apa? Pada, kena tahu istisna pada apa pula? Istisna pada takhir ke, ataupun istisna pada keadaan laqab tu jadi tabi'. Kat sini istisna pada masalah laqab tu apabila berhimpun. Sekarang ni laqab apabila berhimpun dengan isim, maka laqab mesti ditakhirkan. Jadi nombor 2 di atas jalan jadi tabi'.
Okey, maknanya jaa Zaidun Zainul Abidin. Zainul Abidin i'rab dia jadi tabi' dia i'rab jadi badal ataupun ataf bayan. Okey, kena kata jaa Zaidun Zainul Abidin. Tak boleh idafat. Tak boleh idafat. Okey, maknanya kena tabi'. Maknanya kena tanwinkan lah. Okey, Zaidun tu. Tapi ni terkecuali illa idza kana mufradaini, kecuali idza kana apabila adalah kedua-dua, iaitu laqab dan isim. Dhamir atasnya tu al-laqab wal ismu. Okey, apabila kedua-duanya tu mufradaini, mufrad kedua-duanya. Okey, mufrad bukan murakkab. Okey, mufrad kat sini bukan mana muqabil bagi tasniyah jamak tu, tapi murakkab. Okey, nama orang tu, okay, nama orang tu satu sahaja, mufrad. Okey, seperti Sa'id, okey, Zaidun misalnya. Okey, kemudian dia punya laqab pun sama juga. Okey, tengok nanti ada misal itu. Maka bila isim dan laqab berhimpun, maka laqab kena letak belakang. Kemudian laqab tersebut dia bukan i'rab jadi tabi'. Okey, bukan jadi tabi', tetapi hukum dia fayajibu idafatul ismi ila al-laqabi. Maka wajib oleh mengidafat akan isim ila al-laqabi, kepada laqab. Idafat isim kepada laqab. Perkataan idafat isim kepada laqab pun kena tahqiq juga. Kadang-kadang pelajar mula-mula belajar pun macam tak jelas nak takbir macam mana. Contoh nahwu seperti Sa'idu Kurzin. Sa'idu Kurzin. Kurzin tu satu laqab. Okey, laqab bagi al-laim, mana orang yang suka mencela. Okey, jadi Sa'idu Kurzin. Okey, contoh kita kata jaa Sa'idun, telah datang oleh Sa'id. Okey, Sa'id tu isim, Kurzin tu laqab, jadi berhimpun. Mana laqab letak belakang pada lugah yang lebih fasih. Tetapi laqab tersebut bukanlah jadi tabi', iaitu bukanlah jadi badal ataupun ataf bayan bagi Sa'id, tetapi jadi mudhafun ilaih. Dalam masalah ni ketika nak ta'bir tu penting. Bila Sa'idu Kurzin, itu jenis tu, bila nak ta'bir kita kata idafat Kurz kepada Sa'id ke idafat Sa'id kepada Kurz. Kadang-kadang mula-mula belajar pun pening kat situ. Okey, ingat selepas ila tu mudhafun ilaih. Yang tu yang kedua. Okey, Sa'idu Kurzin, idafat Sa'id kepada Kurz. Sebab apa penting untuk faham? Okey, sebab penting untuk faham? Sebab nanti sebab disusun ikut mana takdim takhir dulu. Contoh kita kata marfu'atul asma. Okey, nama dia idafat sifat kepada mausuf. Nama dia idafat sifat kepada mausuf. Itu yang biasa. Okey, maka kita tahu idafat sifat kepada mausuf bermakna marfu'atu sifat, asma tu mausuf. Okey, dalam masalah ni sebab apa nak tahqiq masalah, contoh je kalau idafat sebab kepada musabbab, idafat lazim kepada malzum, idafat musyabbah bi kepada musyabbah. Kena tahu. Kena pula ustaz tu ta'bir ala lafi wa nashrin musyawwash. Terbalik, habis pening. Nampak tak? Okey. Dalam sulam munawwarah tu dia punya matan itu Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri. Nata'ijal fikri itu nata'ijal fikri li arbabil hijab tu. Ada perkataan syumusul ma'rifah. Okey, syumusul ma'rifah, matahari bagi pengenalan. Okey, syumusul ma'rifah. Maka kat situ iaitu ma'rifah seperti syumus. Nampak tak? Itu idafat musyabbah bi kepada musyabbah. Ma'rifah tu musyabbah. Okey, syumus matahari tu musyabbah bi. Jadi nama idafat musyabbah bi kepada musyabbah. Sebab tu ketika tok guru ataupun ustaz menerangkan, dia akan sebut dulu supaya pelajar jelas. Okey, aywa mumtaz li arbabil hijab. Jadi dia akan sebutkan dulu. Contoh idafat syumusu kepada al-ma'rifah, idafat musyabbah bi kepada musyabbah. Nampak tak? Dia sebut dulu ikut takdim takhir tu biasa. Okey, hatta balaslahum syumusul ma'rifah. Mumtaz, barakallahu fik. Okey, lama dah tinggal
Tu kita antara kita yang mula-mula belajar dulu dengan baba. Okey, kitab Sulamun Awraq, ada yang rakaman dah bagi. Okey, kemudian yang ada yang bertanya, kan selepas Sulamun Awraq tu ada Maqulat Suja'i tu yang 10 bait lebih kurang. Jadi ada yang bertanya, terus bait keempat ke rakaman rakaman Maqulat tu? Okey, mana rakaman yang bait pertama dengan ketiga? Rakaman Maqulat dalam yang rakaman tu untuk bait yang pertama dan ketiga ada pada dars terakhir Sulamun Awraq. Ada pada dars terakhir pada Sulamun Awraq. Sebab ketika ana mengaji ni ketika semester 4. Semester 4 di DQ dulu mengaji seramai 3 orang. Tentu pondok cuti. Okey. 3 orang. Dengan 2 orang sahabat ana, Abdul Rahman Kedah. Okey. Jaranglah orang Kedah tak kenal Ustaz Abdul Rahman. Okey. Sekarang ni menantu panjang Izzuddin, Syekh Wan Izzuddin. Dan kemudian lagi Ustaz Ahmad Mustafa, orang Tanjung Karang. Okey. Orang Tanjung Karang. Jadi kami bertiga time cuti tu mengaji kitab tu dengan baba. Okey. Mengaji dengan baba time tu pondok cuti. Jadi ngaji 3 orang. Bayangkan suasana tu dekat pondok betapa best, 3 orang. Okey. Macam-macam peristiwa lah berlaku. Okey. Ada nak kena bunuh lah, nak kena tembak lah, sebab pergi tempat yang pergi malam markas itu, pergi markas dekat Yala tu, markas macam Sri Taling tu dekat sana. Sesat jalan masuk pergi markas askar yang tu. Okey, jadi hampir-hampir kena tembak lah. Tapi alhamdulillah Allah jaga. Okey, dalam dars tersebut mula-mula nak ada beberapa kitab kami mengaji, kemudian kitab Sulamun Awraq. Okey, dah mengaji mata Sulamun Awraq tu, dan akhir tu dia nasib tobok tu ada selepas daripada tu dia tobok juga Maqulat Suja'i tu, matan itu. Okey, yang 10 bait macam tu. Maka ketika itu dah habis khatam dah Sulamun Awraq, lepas tu baba terus baca yang tu. Baba kata tak apa, molek baca selalu ni Maqulat ni. Apa lagi? So kita tak sempat nak cut lah rakaman tu, jadi jalan di situ je. Sebab tu rakaman untuk Maqulat dalam dars akhir Sulamun Awraq. Okey. Jadi tu kena faham idhafah isim kepada laqab. Sebab nanti masih tak tahu beza mana satu laqab, mana satu isim. Ikut tertib dia tu, idhafatul ismi ila laqabi, itu isim tu kembali Sa'id, Kurzin tu kepada laqab. Dalam antum buat kitab ke, tak perlu pun nak musyawwash sangat. Okey. Setengah orang ni orang dulu dia buat kitab ni sebab dia memandangkan orang dulu tu dia mengaji, faham, usaha mengaji. Orang sekarang kan dia mengaji sikit dia nak terus jadi mujtahid. Okey. So kalau bagi macam musyawwash ke apa, peninglah dia. Nampak tak? Okey, sebab tu orang sekarang ni lebih kepada nak yang mudah je. Tak nak dah dome-dome apa semua tu. Yang duk apa? Contoh macam yang duk semangat belajar usul fiqh misalnya, tak nak dah kita Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ke Lubul Usul ke Ghaitul, tak nak dah sebab banyak domain dia kata, banyak hazaf yang jawami ke, tak nak yang mudah-mudah je. Nak Al-Wajiz Abdul Karim Zaidan tu terus jadi mujtahid. Alhamdulillah ramai mujtahid kat Malaysia. Okey. Wala tartiba bainal kunyah wal ismi, dan tidak ada tertib dan tidak ada jenis tertib bainal kunyati wal ismi, di antara kunyah dan isim. Macam tadi tu, iaitu kunyah dan isim, seperti Ja'a Zaidun Abu Abdillah misalnya. Sebab tu kita kalau tengok kadang orang letak Abu Abdillah Zaidun, saya kata Zaidun Abu Abdillah. Ni biasa kalau kita jumpa dalam kitab-kitab tarajim dalam bagi perawi hadis. Dia kadang-kadang takdimkan kunyah dulu, lepas tu baru isim dan sebagainya. Penting untuk tahu kunyah, okay, supaya tidak tertukar. Macam yang minggu lepas tu lah, supaya tidak tertukar, orang seorang kita anggap dia 2 orang, sehingga kita menganggap dia itu sebagai tabi' tam bagi seorang perawi tu. Okay. Wala bainal kunyati. Okay, boleh tak banyak laqab? Okay, seseorang tu laqab banyak boleh. Okay, itu biasa. Laqab banyak biasa. Laqab yang banyak tu menunjuk di atas syaraf. Okay, kasratul laqabi tadullu ala syarafil musamma. Okay, nama seseorang banyak gelaran. Tapi ni ingat, gelaran ni pun biasanya disebut orang Arab. Okay,
Sebab orang Arab ni suka bagi gelar yang baik-baik. Kita janganlah bajet macam merasa macam tinggi bila para masyayikh panggil kita, bila kenal kita panggil ya syekh, ya syekhona apa semua tu, panggil syekh. Macam dah tinggi, rasa macam naik langit jap. Okey, macam syekh besar pun bagi aku syekh misalnya. Contoh, merasa dalam diri macam tu. Okey. Tak perlu pun, itu gelaran biasa. Orang Arab ni dia mudah dari segi gelaran apa semua tu. Kena tahu orang Arab mudah dari segi gelaran. Nak kata al-alamah ke, itu sebagai mereka lebih kepada mendoakan sebenarnya. Lebih kepada uslub mendoakan. Sebab tu kalau antum perasan kalau orang Arab bercakap dalam telefon ni, okey, doa je panjang. Bercakap berdoa je. Kalau kita tak, jarang berdoa. Kalau antum mesej sesiapa pun orang Arab ke, kalau antum dalam apa, contoh antum pilih sesiapa, ambil siapa orang Arab tu, macam jadikan antum punya apa, kawan untuk bercakap Arab, dia akan banyak berdoa je. Kadang-kadang 2 minit tu berdoa. Kadang 2 minit tu berdoa untuk kita je. Okey. Kita tahu hafizakallah, macam tu je. Cuba ambil uslub diorang tu. Tu. Jadi bila antara kunyah dan isim dan kunyah dan laqab, maka tidak ada tertib. Jadi laqab berbilang tu itu biasa. Okey, sebab tu antum benda ni nak tengok laqab apa banyak atau tidak, boleh kita tengok dekat tarajim rijal, sebab ataupun kitab al-qab wal kuna tu. Okey, bagi Ad-Dulabi ada, maka kat situ dia jelaskan. Kadang-kadang banyak perawi apa yang laqab dia tu banyak. Kadang-kadang ada juga isim dia banyak, nama tu banyak. Okey, nama tu banyak, tapi tu jarang lah, tu nadir sangat-sangat. Cuma yang paling banyak iaitu dia punya laqab. Okey. Yang tu tadi, wala tartiba bainal kunyah wal ismi, wala bainal kunyah wal laqab, wala bainal kunyati wal laqab. Yang tu mentafsirkan macam yang kita belajar tadi tu dalam mata alfiyah tu. Wa akhiran zain siwahu sahiba. Okey, siwahu kat situ kembali kepada laqab. Okey, kembali kepada laqab. Okey, tetapi ada kritikan lah, ada kritikan. Okey. Huraian bawah ni huraian biasa je. Okey, sama saja apa yang ana huraikan. Okey. Wa yanqasimul alamu aidan ila mufradin wa murakkabin. Dan terbahagi oleh alam. Kat sini nak tahu orang tu hati-hati ataupun tidak. Kat sini kadang-kadang bila nak baca al-ilmu, bila nak baca al-alamu, okey, bila saja. Jadi perlu kepada ilmu lah. Wa yanqasimul alamu aidan, dan terbahagi oleh alam aidan juga ila mufradin wa murakkabin, kepada mufrad dan murakkab. Okey, mufrad kat sini lawan bagi murakkab, cara cakap tadi, bukan lawan bagi musanna dan jama'. Fal mufrad, maka bermula mufrad. Okey, alam mufrad ka zaidin, seperti zaidin, wa hindin dan hindin. Okey, hindun. Jaranglah nama orang kita sekarang nama dia hindun kalau perempuan. Kalau zaid tu masih ada lagi. Okey. Dan anak-anak apa? Nak tegur sikit dari segi orang kita ni, dari segi nak nama ni. Nanti dah excited kan, dah ada anak pun semua tu, nak namakan anak tu. Okey. Dia masalah. Kalau antum nak tahu nama Nusantara, nama orang Nusantara, okey, yang paling elok ni nama orang Malaysia, Indonesia, Thailand, Brunei, Singapura, semua tu kan. Bagi ana yang paling elok nama orang Fatani. Nama orang Fatani. Nama dia nama Arab betul-betul. Ahmad, Abdullah, Shuaib, Ayub, Abdul Karim. Nama-nama biasa macam tu. Okey. Adapun orang kita Melayu sekarang ni, okey, cuma Malaysia ni bagus dari segi letak nama Muhammad atau Ahmad depan tu. Okey. Biasanya orang Melayu ni dia nak macam nak moden sikit. Okey. Lagi-lagi yang perempuan. Yang perempuan nak nama macam nak nama tu lah. Nampak tak? Yang tu lah. Jadi orang nak sebut lah. Okay, cuma lepas tu ada nak tegur sikit lah, iaitu dari segi nama sebut suka Farafisha. Macam sebab yelah tahu je nama Syah ni macam sedap kan. Jadi tengok suka, macam ramai suka tengok Farafisha macam tu. Lepas tu bila cek balik, siapa Farafisha? Bila cek balik bukan Farafisha. Okay, Al-Furafisah atau Al-Firafisah. Al-Furafisah itu nama ayah
nama ayah bagi isteri Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Nama isteri Sayyidina Uthman nama dia Nailah binti Al-Furafisah. Al-Furafisah. Okey. Okey. Bunyi macam tu, sad fisah. Okey. Lepas tu bin Al-Ahwas. Okey. Ataupun bin Ammar yang tu kalau tak silap. Cumanya Al-Furafisah atau Al-Firafisah tu iaitu nama bagi ayah bagi Nailah. Tapi daripada Al-Firafisah tu atau Al-Furafisah sampai kepada Malaysia jadi sedap pula. Okey. Jadi sedap daripada Al-Firafisah jadi Farafisha. Jadi namakanlah, okey, jadilah nama perempuan Farafisha. Dia kata tu nama isteri bagi Sayyidina Uthman. Tak, itu nama ayah bagi Sayyidina Uthman. Mana ayah mertua bagi Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Nailah bintu Al-Firafisah, okey, atau Al-Furafisah bisad. Okey. Yalah, tapi nak nama Al-Firafisah nanti macam tak sedap lah macam. Tapi akhirnya letak Farafisha tu kan. Lepas tu nanti kata ni isteri Sayyidina Uthman. Padahal kena ni tahqiq nak namakan anak tu. Okey. Bagus nak nama anak sedap tu. Okey, tapi perlu kalau nak lebih tahqiq lagi-lagi orang mengajar agama tu kena ni lah, kena tahqiq lah masalah ni. Sebab tu hak anak, okey, di atas ayah dan ibu. Okey. Wal murakkab, okey. Wal murakkab, dan murakkab itu salah satu aqsam. Okey, tiga bagai. Pertama, murakkabun idhafiyun, murakkab idhafi. Ni sama kembali kepada perbahasan awal dalam mata jurumiyah. Okey. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'. Okey. Murakkabun idhafiyun, murakkab yang dibangsakan kepada idhafat. Idhafiyun. Okey. Dalam bab an-nasab ni pun kena pandai juga. Bab nasab bukan salah-salah. Nasab ni bab letak yang nisbah tu. Kalau macam Azhar 4 huruf yang tu Azhari, just tambah ni je. Makkah buang ta. Jika kalau 3 huruf belakang dia ta marbuta, maka buang tu. Jadi Makki, Madinah, Madani. Okey. Bukan senang Madinati. Bukan tu. Bukan senang macam tu. Okey. Nasab ni dia agak susah sikit sebenarnya. Okey, untuk lagi-lagi yang murakkab. Okey. Cuba kaji balik dari segi laqab Pulau Pinang. Selanjur tak apa, Selanjuri. Okey. Kalau Pulau Pinang macam ni, ada murakkab dah. Ada setengah kata Al-Filfilani. So betul Al-Filfilani Pulau Pinang, Al-Filfilani. Okey. Cuba tengok balik, kaji balik. Cubalah tengok betul ke tak dia punya nasab tersebut dengan kaedah bahasa Arab. Okey. Murakkabun idhafiyun, murakkab idhafi. Okey. Macam contoh orang khawarij. Okey. Ketika orang tu kharij, nama dia dibangsakan al-khariji. Al-khariji. Okey, dengan mufrad al-khariji. Mana orang khawarij. Okey. Murakkabun idhafiyun itu murakkabun mansubun ilal idhafah. Iaitu ya nisbah, murakkabun mansubun ilal idhafah. Sebab tu ketika terjemah murakkab yang dibangsakan dengan idhafah, iaitu seperti mana ka Abdillah, seperti Abdillah wa Abdurrahman wa jami'il kuna, dan kesemua kunyah. Okey, kesemua kunyah Abu Abdillah, Abul Qasim misalnya. Okey. Abdillah. Sebab apa? Idhafat abd kepada lafzul jalalah nama dia. Jadi murakkab idhafi iaitu murakkab di antara mudhaf dan mudhafun ilaih. Okey, Abdurrahman, jami'il kuna, dan kesemua kuna, abu-abu, umu-umu tu. Okey. Cumanya dari segi letak nama, jadi sebenarnya kita tengok kembali kepada kita mementingkan ejaan ke ataupun sebutan. Okey. Jadi untuk nisbah orang kita lah Malaysia ni, orang Melayu Malaysia ni, jadi biasanya dia akan ikut ejaan. Sebab bukan semua belajar bahasa Arab. Bukan semua belajar bahasa Arab. Okey, maka dia ikut kepada ejaan. Contohnya nama jikalau Abdul Rahman, okey, kalau dia aja R-A-H-M-A-N, orang panggil Abdul Rahman. Okey, R-A-S-Y-I-D, Rashid. Tapi kalau letak O, orang akan punya Arab.
Abdul Rahman. Contoh nama dia ROSYID. Orang panggil Rashid. Okey. Jadi ikut ejaan dia tu. Jadi ikut kepada nama-nama. Kalau nak sebutan yang betul, lagi-lagi huruf yang berkaitan dengan huruf ra, misalnya macam tu. Qaf misalnya. Kalau letak betul-betul letak O, dia akan sebutan Arab. Jadi pilihanlah kepada kita nak lebih mementingkan ejaan ataupun sebutan. Cumanya bila dah sebut O, dia akan sebut betul-betul nama orang tu. Okey, wa murakkabun masjiyun. Okey. Dan murakkab masji. Okey, murakkab masji. Okey. Murakkab masji seperti kaba'labaka, kaba'labaka wa hadramautin. Okey. Wasibawaihi. Okey. Wasibawaihi. Okey. I'rab untuk tiga-tiga ni murakkab masji ni banyak. Antum kembali kepada dalam bab yang telah lepas. Okey, i'rab tarkib masji macam mana? Banyak wajah. Ada yang dia punya yang bahagian yang pertama tu boleh i'rab macam biasa. Okey. Boleh i'rab macam biasa. Contoh siba, sibi, okey, sibu ketika rafa ikut macam biasa, cumanya belakang tu kena idhafah. Ada kata apa sama saja macam i'rab mabni saja. Ada i'rab ismul ladzil ansarih, banyak dia punya wajah-wajah tu. Okey, anda boleh kembali kepada tu. Okey. Kaba'labaka, okey. Ba'labaka tu iaitu dia idhafat daripada dua benda. Dia asalnya dua isim. Setiap isim tu makna dia lain-lain. Okey, makna yang berbeza. Cumanya bila ditarkibkan, maka dia untuk nama sesuatu yang lain. Seperti asal dia tu, okey, Ba'labaka tu dia nama satu tempat, satu negeri, dekat Syam. Syam ni Syam ni bukanlah Dimashq sekarang ni. Syam ni dia meliputi beberapa dalam 5 atau 7 buah negara yang sekarang ni. Dia meliputi juga sebahagian daripada Jordan, Israel, semua tu. Syria of course lah. Okey, dan keliling-kelala dia tu sebahagian itu. Antum boleh buka dalam Google nama tentang nama Syam. Cumanya kadang-kadang kesilapan bila kata Syam tu hanya menghasurkan pada Syria saja, bukan. Okey. Jadi Ba'labaka tu satu negeri di Syam. Okey. Dia murakkab daripada Ba'lun. Ba'lun tu nama berhala dia tu. Ba'lun nama berhala dia tu. Bakun nama tuan negeri tu, macam ketua negeri tu. Okey. Sahibul baldah. Okey. Maka dibangsakan tersebut. Jadi ditarkibkan Ba'labaka, Ba'lun dan Bakun. Okey, Ba'labaka. Okey, itu nama tarkib masji. Yang ni biasalah dalam misal kalau dalam bahasa Melayu pun ada juga. Okey. Okey, Kuala dan Lumpur misalnya. Kuala dan Lumpur. Kuala tu bahagian dekat macam dekat laut. Okey, Kuala macam Kuala Selangor, Kuala Langat. Lepas tu Lumpur tu Lumpur. Tapi ditarkibkan jadi satu nama tempat, Kuala Lumpur. Okey. Macam hantu. Okey, semua takut hantu kan. Okey. Kalau takut hantu, tengok balik, tengok video YouTube Kang Ujang Bustami. Okey. Tu antara hiburan yang bagus lah. Kang Ujang Bustami, Muhammad Karyo, Gus Idris Official. 3 tu channel tu, itu best. Okey. Channel diorang lawan dukun-dukun santet tu best lah. Okey. Lawan pocong, lawan pontianak. Okey. Maka dalam bahasa Melayu contoh ada hantu. Okey, hantu ni umum. Okey, banyak-banyak jenis hantu. Lepas tu bila kita kata hantu raya. Raya ni kalimah untuk sesuatu yang besar. Okey, jalan raya, hari raya, balai raya. Maka hantu yang besar, maka hantu yang tinggi, panjang apa semua tu, maka nama hantu raya. Okey. Semua takut hantu. Okey. Okey. Kemudian wa murakkabun isnadiyun, dan murakkab isnadi. Murakkab yang dibahasakan dengan isnad antara iaitu musnad dan musnad ilai. Okey, musnad dan musnad ilai. Yang bertukar lagi mana satu musnad ilai. Okey. Seperti kabaraqa nahruhu, baraqa nahruhu. Okey. Baraqa nahruhu iaitu baraqa ni mana lama'a, kilat, bercahaya. Lama'a apa? Silau, bersinar. Okey. Leher dia tu nahar. Okey.
Itu nama bagi seorang lelaki. Nama bagi seorang lelaki. Dia apa? Murakkab daripada baraka, itu fi'il madhi, nahruhu fa'il. Maka dinamakan sebagai nama orang. Okey, itu nama bagi seseorang. Okey, dan syaba qarnaha, itu nama seorang perempuan. Tadi nama seorang lelaki. Okey, syaba qarnaha. Syaba maknanya telah syaba qarnaha, jadi putih macam keuban-ubanan. Qarnaha, dua tanduk baginya, bagi seorang perempuan tu. Qarnaha. Jadi orang dulu kan kalau kita tengok budak-budak ke atau taklah kata budak-budak pun, kadang orang besar pun ada juga. Tapi jaranglah orang besar. Dia buat tocang tu dua belah. Jadi macam tanduk lah, macam tanduk. Okey, syaba qarnaha. Jadi kemudian jadi macam beruban, dia punya macam nampak putih, dia punya ni jadi seorang macam tanduk lah, macam tanduk. Tu jadi nama bagi seorang perempuan. Okey, seperti ta'abbata syarra, meletak sesuatu di bawah ketiak, iaitu dia meletakkan kejahatan di bawah ketiak. Contoh, nak ta'bir ta'abbata Zaidun al-kitab. Macam ni telah, maknanya apa? Bawa kitab di bawah ni. Ta'abbata ni meletakkan ni di bawah sini. Kita letak bawah kitab macam tu. Biasa ramai orang macam ni. Yang ni kurang elok kurang elok. Kalau bawa kitab macam ni, letak di dada. Kat dada macam tu. Jangan pegang macam ni. Yang ni kalau dekat pondok ke apa semua tu, kalau bawa kitab macam tu memang kena rotan dia lah. Tak bawa macam tu kat bawah ni. Kalau kita tengok di universiti tu, kekurangan dia kat situ. Kadang-kadang macam tu adab kurang lah. Syaba qarnaha. Contoh nama orang daraba Zaidun, masmuk daraba Zaidun misalnya. Daraba Zaidun Amran misalnya. Itu pula lah nak namakan anak dengan apa, tapi pastikan nama yang baik-baik. Itu habis dalam bab alam. Alam. Apa nak antum, ana suka tau kalau antum ni dah baca kitab semua tu, kembalikan kepada apa benda yang antum hafal. Matalfiyah. Tadi balik antum dah hafal matalfiyah tu. Okey. Dah hafal matalfiyah tu. Kemudian apa yang antum dah hafal tu, cuba lahirkan syarah-syarah dia tu, padatkan dekat makna tu. Antum hafal contoh tadi tu, wa akhna za'in siwahu sahiba. Antum dah faham masalah ni contoh. Cuba masukkan betul-betul. Okey, masukkan betul-betul kat situ, gambarkan betul-betul. Jadi bila antum baca wa akhna za'in siwahu sahiba, dalam kepala antum tu dah syarah tu pelbagai. Macam tu. Jadi antum baca syarah apa semua tu, kembalikan pada matan. Sebab tu matan untuk dua orang. Satu untuk mubtadi dan satu untuk apa? Untuk muntahi. Untuk muntahi sebagai ikhtisar, supaya dia disiplin nak kembangkan macam mana. Okey? Dia senang. Dia baca banyak-banyak apa semua tu, dia kembalikan pada matan. Dan bila dia ajar, dia tak perlu kepada syarah dah dalam kepala dia semua. Adapun untuk mubtadi, dia bergantung kepada matan sahaja tu. Tetapi tidak terkaya bila belajar matan kena ada syarah. Sebab tu orang yang hebat dia boleh mengajar matan sahaja. Dia syarah tanpa guna syarah apa-apa. Yang tu sebab apa? Syarah tu betul dalam kepala dia tu. Tu orang yang hebat lah, tamakum betul-betul. Kalau perlukan kepada syarah, tu masih biasa lagi. Dan macam yang Ana selalu pesan, antum biasa baca kitab syarah atau hasyiah apa semua tu, ketika mana jangan cepatkan mata tu tengok kepada bawah. Asal jumpa domain tengok hasyiah, asal jumpa domain tengok hasyiah misalnya. Tak terlatih. Jadi cara dia macam mana, bila jumpa domain ke semi syarah ke, macam i'rab tak kena ke apa semua, cuba fokus pada matan, kritik pada matan. Okey, itu manhaj dia tu, kritik pada matan. Lepas tu bila kita dah letak satu fikrah kita, kritikan kita, naqad kita pada matan, apa yang kita faham, baru tengok syarah. Sama ataupun tidak. Kalau sama, alhamdulillah, antum dah berfikir fikiran ulama. Kalau tiba-tiba jauh antum dalam kepala tu dengan yang dalam syarah ni, maka antum cara fikir tu masih tak tepat lagi, susah lagi. Itu cara dia. Baba memang marahlah, tak galakkan betul kalau macam pelajar ni tengok terus pada hasyiah. Sebab tu dia suruh macam seolah macam tak ada hasyiah. Tengok dulu, belajar dekat matan tu. Okey. Macam matan Fathul Mu'in misalnya. Okey, Fathul Mu'in fake tu. Maka biasanya orang terus rujuk kepada i'anah. Okey. Ada Qurratul Ain, dia bersyarat Fathul Mu'in. Ada syarah lain tu Nihayatul Zain. Kuna hasyiah bagi Fathul Mu'in tu i'anatul talibin. Kalau Fathul Mu'in tu dia ibarat dia boleh tahan. Okey, sederhana.
Tapi kalau orang nak senang, tengok pada i'anatul talibin, dia akan mudahkanlah. Sebab tu hasyiah sebenarnya senang. Okey. Kita tambah lagi faslun. Okay. Ini satu fasal. Ismul isyarati. Isim isyarah. Ismul isyarati ma wudi'a li musyarin ilaihi. Barang iaitu isim. Wudi'a yang dihantar akan yang digunakan. Okey. Yang digunakan li musyarin ilaihi, bagi musyarin ilaihi, yang ditunjukkan kepadanya. Yang ditunjukkan kepadanya. Okey. Jadi maknanya apa? Antum kena ingat, bila ada dhamir adanya marji' ilaih. Okey, melainkan beberapa tempat dhamir yang tidak ada marji' ilaih. Okey. Bila ada isim isyarah ada musyarun ilaih itu. Okey, hadza misalnya, ini. Sebab penting nanti, sebab tu dia punya musnad ilaih, tempat mahkumun alaih, tempat orang berhukum di atasnya. So kita tak tahu nanti mana satu yang dihukumkan ni. Okey, jadi isim isyarah itu barang, itu isim yang dihantarkan bagi musyarun ilaih. Okey. Ada sesuatu yang diisyaratkan kepadanya. Boleh ditunjuk. Okey. Wa huwa, dan ia ismul isyarah. Ismul isyarah, isim isyarah, isim mausul termasuk daripada isim mubham. Okey, termasuk daripada isim mubham. Seperti wa huwa za. Za, tu za. Za tu hala, keadaan za itu lil mufradil mudzakkar, bagi mufrad mudzakkar, bagi mufrad mudzakkar. Okey. Wazi, wazih, wati, watih, wata. Dan zi, zih. Zih tu kena apa? Zi, zih, ti, wata, untuk bagi mufrad muannas, mufrad muannasah. Kan kalau kita dah hafal kan senang. Nama talfiyah tu macam mana? Okey. Ingat, biza li mufradin mudzakkar asyir bizi wazi wadhi tita 'ala al-unsaq tasir. Okey. Kalau dah hafal alfiyah tu senang. Okey. Okey. Jadi tengok kepada musyarun ilaih tersebut, jikalau satu saja mufrad muzakkar, maka gunakan za. Ingat yang cumanya pelajar ni dia keliru. Mula-mula bila kata za, dia tak nak belajar pun, za dia pening. Okey. Sedangkan sebab apa? Sebab dia dah biasa haza. Haza, hazihi, hazi misalnya. Okey. Wazani dan zani, tu isyarat kepada apa? Isim isyarah ni hanyalah za tu sahaja, zani tu sahaja. Adapun ha tu bukan isim isyarah, dia apa dia nama dia? Harf tanbih. Harf tanbih sahaja. Harfun lit tanbih. Wazani lil musanna al mudzakkar fi halati raf'i, pada ketika rafa'. Okey. Pada ketika rafa'. Wa zaini fi halatayn nasb wal jarri, dan zaini pada dua ketika nasab dan jar. Asalnya fi halataini an-nasbi wal jarri, tapi dia buat idhafat. Kalau kita kata wa zaini fi halataini, okey, an-nasbi wal jarri tu jadi tabi', jadi badal atau ma'tuf bayan. Kalau nak buat idhafat, buang nun. Okey, fi halatayn nasbi wal jarri, pada ketika dua keadaan nasab dan jar. Okey. Apa syahid mutalafiyah tu? Biasalah. Syahid apa? Zani ketika rafa', zaini ketika nasab dan jar. Cuba bagi ni. Kalau ni yang Facebook, cuba bagi syahid mutalafiyah. Refresh balik, dah hafal lah, cuma lupa. Cuba. Tani aywa mumtazah, Fatin Najwa Naziha. Okey. Wazani tani lil musan. Ada something lil musanna al murtafi', dia ada lim, lam, mungkin tu typo lah. Musanna murtafi' wa fi siwahu zaini taini dzikrtu ti'. Betul. Okey. Wazani tani lil musanna al murtafi', bagi tasniyah ketika rafa'. Okey. Wa fi siwahu, dan pada selainnya, selain daripada rafa', baca zaini taini. Okey. Mumtazah. Okey. Watani lil musanna al muannas.
fi halati raf'i wa taini fi halati nasb wal jarri. Nampak tak? Jadi daripada tu kan zalil mufrad muzakkar sampailah fi halatil jarri. Jadi 2 bait sahaja. 2 bait ayat mumtaz, bait nombor 82 dan 83. Okey. Apa apalah nantilah. Apalah sekarang lah. Okey. Selingan antum macam mana cakap minggu lepas, jangan isti'ajal. Jangan isti'ajal dari segi belajar ni, nak alim cepat. Okey. Ramai orang sekarang kesian tau. Kesian sebenarnya. Okey, baru belajar, baru boleh baca-baca sikit-sikit, terus hentam orang, kritik orang sana sini, kata kami akan kekal macam ni di atas kebenaran. Okey, atas kebenaran. Okey. Benar apanya? Guru pun tak ada guru, nampak tak? Guru hanya YouTube sahaja misalnya. Okey. Kemudian apa? Dididik tidak pernah macam sistem talaqi macam ni yang dilalui oleh para ulama. Okey. Dari segi macam beradab apa semua tu. Kalau kita tengok orang-orang macam ni tu, jangankan kata kita imam-imam yang besar-besar pun dia tajrih betul-betul macam tu je. Okey, dia tajrih macam tu saja. Sedangkan mereka kalau tengok, ya Allah, kesian macam tu. Okey. Kita diam bukan tak boleh nak cantas, kesian. Okey, kesian. Okey. Duk bawa yang anda maksudkan ni ingin salafi lah. Okey. Ingin salafi ni yang muda-muda. Okey. Dia ingat apa macam kita ni duk diam tak ada hujah. Okey. Sedangkan macam kita melihat kepada apa? Sebenarnya dia dalam 2 situasi. Yang pertama, tengok kepada apa yang diorang bawa. Ini lebih kepada hujum, lebih kepada serangan. Lebih kepada serangan, apa tu tak ada bukti. Serangan tanpa bukti. Okey. Yang tu tak perlu layan. Bila serangan berbukti, contoh ada dalam kitab ni, baru kita urut balik di atas jalan ilmiah. Okey. Sebab kalau kita tengok mereka-mereka ni guru tak ada, guru tidak ada, akan melahirkan adab pun tidak ada, dan sifat ekstremis mesti. Dan mereka ni orang-orang yang sangat keras. Mereka orang yang sangat keras. Kritik imam-imam memang macam ni lah, hero. Kritikan tersebut bukan daripada dia sebenarnya. Dia hanya membawa sahaja. Sebab apa? Dia ada syekh-syekh dia tu. Syekh-syekh dia yang kat YouTube lah. Okay. Jadi dia bawa benda tu, so dia yakin sebab dia thiqah 100% pada syekh tu. Apa yang syekh tu cakap betul, jadi dia bawa tu, jadi seolah macam dia punya fikrah dia. Nak nampak hebat. Okay. Tetapi bila orang tag sikit, cuit sikit, syekh dia tu mengamuk macam apa. Itulah mereka. Okey. Sifat benda-benda ni ada. Kalau tengok banyaklah usia-usia 19, 21, 22 macam tu. Dia tengah semangat. Hari-hari duk berzikir sesat orang kan je. Kesian. Mereka ni antum, okey. Untuk antum, golongan-golongan ni akan nampak hebat berzahir saja. Apabila dibentangkan berhujah depan-depan, baru tahu kat situ. Mereka hanya mengetahui satu juzuk ilmu sahaja. Bukan satu ilmu, dia sebenarnya satu perbahasan sahaja. Satu perbahasan, iaitu contoh mereka hanya tahu dari segi mengenai tentang tauhid dalam bab contohnya sifat qudrah misalnya, ataupun sifat al-ain yang disebut dalam nas misalnya. Okey. Kemudian mereka akan fahami benda tu, masalah tersebut daripada syekh yang mereka thiqah 100%, kemudian diorang bawa yang mana menyalahi. Orang-orang macam ni dia takkan bawa sesuatu yang ittifaq. Sedangkan yang ittifaq di antara kita dengan golongan tu terlalu banyak, tapi yang orang bawa apa? Semua yang khilaf saja. Mana ada yang sama? Sedangkan kita selama ni para ulama dia tidak sebut khilaf-khilaf sebab apa? Yang ittifaq tu banyak. Kita sampaikan yang hanya ittifaq. Orang sekarang atas jalan kata agama ni perlu dijelaskan kepada masyarakat. Masyarakat perlu tahu benda yang para ulama dulu, tutup guru kita tak jelaskan. Seolah-olah macam tutup guru kita tak tahu. Diorang tahu tapi diorang tak sampaikan sebab apa? Tak tahu dah, pecah dah. Susah masyarakat. Jadi diorang bawa yang khilaf-khilaf, nampak macam ilmiah. Sebab apa? Nanti akan ada perbahasan sama istidlal apa semua tu. Sebenarnya mereka ni hanya pada iktimad pada thiqah pada syekh mereka. Diorang tak baca sendiri pun. Diorang tak baca sendiri. Diorang baca kitab-kitab syekh diorang, rujukan, lepas tu diorang nakal
nakal, lepas tu dia orang tak sebut. Okey. Contoh dalam masalah al-ain. Okey. Wasna'il fulka bi a'yunina misalnya. Okey. Dalam masalah ain, okey, ana jelaskan supaya anda dapat gambaran. Okey, dalam masalah al-ain. Okey. Dalam masalah al-ain, dari segi zahir kita tak akan terjelaskan sebagai mana mata. Okay, akan mana mata. Antum dengar betul-betul perbahasan ni. Nak bagi sikit je. Okey. Al-ain. Kalau Salafi Wahabi, dia akan kata apa? Al-ain sifat zatiyah. Okey, sifat zatiyah bagi Allah. Iaitu mana zahir, al-ain. Mana dia kata Allah itu ada baginya sifat dua al-ain apa? Ainan. Lillahi ainan. Dua ainan. Okey. Mana zahir, mana hakiki. Okey, mana hakiki dia tu. Okey. Kemudian apa? Cuma dia kata tak seperti mata makhluk. Kata. Jadi mereka menyampaikan Allah ada dua sifat, dua mata tu. Okey. Hakiki yang zahir yang mudah difahami, iaitu mata tu. Cumanya apa? Dia kata bukan anggota. Mana zahir, tetapi mereka nafi pula bukan anggota. Okey. Mereka ambil daripada siapa? Tengok ni elok. Mereka ambil daripada Ibn Taymiyah dan Ibn Al-Qayyim. Mereka menyampaikan kata Allah ada ainan, dua mata. Kemudian Ibn Taymiyah bawa kata ini daripada salaf. Di antara dibawa nakalan daripada Imam Asy'ari, dia kata. Okey, Imam Asy'ari kata ainan. Kalau cek balik, okey, riwayat daripada Imam Asy'ari dia tak kata sifat ainan. Tak menyampaikan ainan, tapi ain sahaja. Al-ain. Tak kata ainan, dua. Dan mereka istidlal kepada apa? Dia kata Dajjal tu a'war. Mata dia buta sebelah. Okey? Lepas tu Tuhan kamu itu laisa bi a'war. Tuhan kamu itu bukan a'war, tidak buta sebelah mata. Dengan hadis tu dia faham wahwal khitab. Kata kalau Dajjal dia apa a'war, buta mata sebelah, maka Tuhan kamu bukan a'war bermata, Allah ada dua mata. Apa mukhalafah dia tu? Mereka faham macam tu. Sedangkan dalam hadis tersebut hanya nak menafikan naqs, kekurangan pada Allah. Sebab a'war itu kekurangan, maka dia kata Allah tu laisa bi a'war, Allah tu bukan a'war. Sebab a'war tu kekurangan. Maka mereka sabitkan mafhum mukhalafah itu. Oh, kalau macam tu, mana Allah ada dua mata lah. Sebab dua mata tu kesempurnaan di sisi mereka. Tapi kaifiat tu macam mana, terserah macam mana. Nampak tak? Sedangkan kalau kita baca dalam yang nakalan daripada Ibn Taymiyah tu, Imam Asy'ari tidak kata pun ainan. Bukan dalam maqalatul islamiyyin dengan al-ibanah. Menyampaikan ain saja, lillahi ain. Okey. Pendapat ni kemudian diikut oleh Ibn Qayyim dan Wahabi semualah. Okey. Dia hanya bersumbangan kepada kitab Ibn Taymiyah. Okey. Sedangkan Imam At-Tabari semua, Imam Ibn Katsir apa, ketika mana ayat tentang ain tu ada 5 ayat di dalam Al-Quran. Okey. Ada dua tafsiran. Imam At-Tabari As-Salafi, kita kata boleh kata As-Salafi. Okey, dia salaf. Dan sebab dia mentakwilkan ain kepada dua. Ain tu kepada dua. Okey. Salah satunya iaitu al-hifz wa riayah itu. Okey. Menjaga dalam jagaan kami. Okey. Yang kedua al-ain. Mana dia kata Allah ada bagi sifat ain. Tak kata ainan, tak kata dua. Ain sahaja. Okey. Tapi Wahabi dia bawa tu. So dimenisbahkan kepada Imam Asy'ari, sedangkan Imam Asy'ari tak kata ainan. Imam Asy'ari kata ain sahaja. Sebab apa? Dalam masalah al-ain, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ni sangat jelas. Antum kena tahu. Supaya jelas kan. Sebab apa? Golongan ni kata, alah, sebab nampak kata main nahu ni Azhar, kata budak-budak Azhar. Budak Azhar main nahu. Dia orang tak main nahu dah. Dia orang main hadis, main bahasan firaq-firaq ni je. Okey. Ingat kita belajar ni nak membina malakah supaya mantap betul-betul. Mereka ingat kita senyap, kita tak ada hujah. Okey, kita tengok nanti. Okey. Kemudian ada dua tafsiran. Yang pertama apa? Tafwid. Ya Allah sebut a'yun. Okey. Jadi kita menyampaikan sifat ain bagi Allah. Tafwid. Okey, itu kebanyakan salaf. Okey.
Mana ain, Allah dia bagi sifat ain tetapi bukan anggota. Bukan anggota. Okey. Makna dia macam mana? Apa makna hakiki dia? Ain tersebut, lafaz ain tu ada makna dia, tapi makna yang diketahui hanya Allah sahaja. Kami tak tahu makna, tapi makna tu ada, tapi hanya Allah sahaja tahu. Okey. Itu nama tafwid. Okey. Dalam Asy'ariyah tu dua dia punya manhaj dia tu. Ada memahami ayatul sifat. Yang kedua, ditakwilkan dengan mana hifz wa riayah, dalam penjagaan. Okey. Itu nama dia takwil. Itu mana takwil. Okey. Golongan yang ketiga yang mendakwa takwil dan tafwid itu sesat dan sebagainya, tu panggil taghut apa semua tu. Dia kata ini mazhab isbat, mazhab Ibn Taymiyah. Mazhab isbat mana apa? Mereka menyabitkan Allah, ada bagi Allah ainan. Ainan yang zahir. Yang zahir, hakiki. Ada kaifiat, tetapi kaifiat kami tidak tahu. Ingat, mereka menyabitkan kaifiat. Antum boleh baca dalam Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah dan Ajwibah bagi Rasail Ibn Utsaimin. Okey, mereka menyabitkan kaifiat, tetapi kaifiat tersebut saja kami tak tahu. Okey, bulat ke apa semua, tengok mana kaifiat di sisi Ibn Utsaimin macam mana. Okey. So dalam masalah ni, okey, bagi golongan Salafi Wahabi, mereka kata ain tu kami tahu makna dia, kaifiat dia tak tahu. Bila kita tanya balik, apa makna ain? Kalau kamu kata tahu, tak boleh jawab juga. Kata ain tu mata. Mata tu terjemahan bahasa Melayu. Makna dia tu apa? Okey. Tu dia tak boleh lari dah. Okey. Jadi dalam masalah ni, yang mereka tuduh kita ni kata apa, ta'til, mu'attilah. Mu'attilah ni antum tahu tak? Mu'attilah ni daripada ta'til, iaitu mengosongkan, iaitu mereka mendakwa kita ni bila kita kata mazhab salaf ni tafwid, seolah-olah macam kita ni nama dia ahlu tajhil, menjahilkan salaf, seolah-olah macam ada di sana kalimah-kalimah dalam Al-Quran salaf tak tahu makna dia tu. Salaf tak tahu makna dia tu. Okey. Benda ni, tauhid ni, dia lebih kepada ihtiyat, takut. Sebab apa? Nak memahami, nak letakkan makna bagi kalamullah. Okey. Sebab tu mereka memilih pendekatan tafwid. Okey, pada sebahagian ayat, bukan semua ayat sifat mereka tafwid. Okey, pada sebahagian. Okey. Jadi kita akan jelas kat sini antara mazhab tafwid, takwil dan isbat. Okey. Dalam masalah ni antum kena muqaranah kalau nak betul-betul faham daripada mazhab salaf tu betul-betul. Kalau tengok macam tadi ana terangkan, Asy'ariyah ada dua manhaj, tafwid dan takwil. Dalam masalah ain sama sebiji seperti pendapat Imam At-Tabari. Baca dalam tafsir At-Tabari, dua pendapat dia tu. Okey. Salaf. Tapi Wahabi kata ni ahlu tajhil apa semua, Mu'attilah, Jahmiyah, macam-macam. Okey, dalam masalah ni perlu kepada penerangan. InsyaAllah nanti antum datang Mesir sampai sini, kita akan buat daurah. Tengok penjelasan dia tu yang antum mungkin tak pernah dengar lagi penjelasan tu. Alhamdulillah, karangan tersebut kita banyak ulama Azhar dah buat, cuma kita tu tak sampai sahaja. Okey, akan terbuka bagaimana golongan-golongan ini hanya mengikut kepada syekh-syekh mereka sahaja. Dan mereka sedaya upaya nak mengeluarkan Asy'ariyah daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, sehingga kata sesat ayat-ayat dia tu membiarkan akidah Asy'ariyah itu akan menatijahkan kekufuran. Akhir macam itulah golongan ekstremis. Okey, golongan muda kesian, anak tengok balik junior-junior anak budak DQ, kesian, memalukan je. Okey, golongan tu antum jangan risau, nampak hebat je, ilmu alat tak cukup pun. Okey. Wataini fi halatayn nasbi wal jarri. Okey. Tu bagi sikit-sikit je lah dulu. Nanti antum datang Mesir, welcome lah. Kita tengok nanti. Okey. Walil jam'i mudhakkaran kana aw muannatsan, dan bagi jamak mudhakkaran kana aw muannatsan, muzakkar ada ia jamak tu, au muannatsan, muzakkaran tu khabar bagi kana muqaddam. Okey, ulai maknanya apa? Takdir dia wa ulai lil jam'i muzakkaran kana au muannatsa. Ulai itu mubtada. Okey, ni biasa muzakkaran kana au muannatsan. Kalau kita nak juga lil jam'i sawa'un kana muzakkaran au muannatsan, panjanglah, ada tambah sawa'un. Okey.
bil maddi, baca dengan bil mad. Ulai hala kaunihi maqru'an bil maddi, baca dengan bil mad, mana ulai indal hijaziyin, di sisi ulama Hijaz, okey, hijaziyin, okey, ulama Hijaz. Wa bil qasri, dan baca dengan qasar, okey, ula saja, tak baca ulai, okey, indat tamimiyin, di sisi tamimiyin, okey, Bani Tamim, okey. Untuk antum siapa nak mendalami lugah betul-betul, nak jadi pakar lugah semuanya, nak minat mengaji nahwu tinggi-tinggi, nak tahu khilaf, di antara apa ulama nahwu, boleh baca kita Al-Insaf fi Masailil Khilaf bainan nahwiyaini, okey, Al-Basriyin wal Kufiyin, bagi Ibnul Ambari, yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, okey. Kitab tu Al-Insaf fi Masailil Khilaf. Al-Insaf fi Masailil Khilaf bainan nahwiyya ini, bukan Al-Insaf fi Masailil Khilaf bagi Syah Walillah Ad-Dihlawi, yang tu lain pula, okey. Okey. Wa yajuzu dukhuluha at-tanbihi, okey. Wa yajuzu dukhuluha hat-tanbih, okey, ha-tanbih, okey. Dalam kita antum ada tak yang hau, okey, ha, wa yajuzu dukhuluha it-tanbih, okey. Dalam ada sebahagian nuskha tu ada hamzah, ada dukhuluha it-tanbih, dan ada hat-tanbih sahaja, okey. Okey, boleh dua-dua, okey. Dan harus oleh masuk ha menunjuk di atas tanbih, ha tanbih, okey, ha tanbih, okey. Kalau hau tu ambil dia punya isim, okey. Kalau ha dia ambil dia punya musamma, hadza, boleh masuk hadza, tak boleh masuk hadza, za tu isim isyarah, boleh masuk ha, okey, boleh masuk hau. Kalau kata hau iaitu ha saja, ini lebih tepat, hat tanbih tanpa ada hamzah, iaitu dan harus oleh masuk ha hikayat tu, ha menunjuk di atas tanbih. Sebab tu hadza tu panjang ha, okey, ha, tapi tidak tulis alif, okey. Di antara apa kitabah, apa kalau belajar kat markas tu, belajarlah tu soalan kan, soalan apa mutaqaddim, okey. Masuk ala asma'il isyarah, masuk di atas ni mana? Depan, okey, masuk di depan, maknanya ha tu di depan, isim isyarah tu di belakang. Ingat dakhala ala, kalau dakhala fi mana masuk betul-betul jadi zaraf jatuh. Ala asma'il isyarah, di atas isim isyarah. Nahwu hadza wa hadhihi wa hadzani wa hadzaini wa hatani wa hataini wa haula'i, okey. Wa idza kana al-musyaru ilaihi ba'idan, dan jika adalah musyar ilaih tersebut, benda yang diisyaratkan kepadanya itu ba'idan, yang jauh, okey, jauh, ulhiqat, okey. Wa idza kana al-musyaru ilaihi ba'idan alhaq tasmal isyarati kafan harfiyatan, okey. Apabila musyar ilaih tersebut jauh, macam benda yang kita nak tunjuk tu jauh, masjid tu jauh misalnya, maka hendaklah kamu menghubungkan luhuq, maknanya apa? Menghubungkan, letak di belakang. Kalau dakhala ala letak di depan, kalau ilhaq ni, okey, ilhaq maknanya letak di belakang, okey. Alhaq tasmal isyarah, maka hendak menghubunglah oleh kamu akan isim isyarah itu kafan, akan kafan harfiyatan, kaf harfiyah, okey, kaf. Contoh yang tatasarrafu tasarrufal kafil alismiyah, okey, yang tasarruf berubah, okey, seperti berubah. Tatasarrafu tasarrufal kafi, itu maf'ul mutlaq, seperti tasarrufnya kaf alismiyah bihasabil mukhatab, kaf alismiyah tu berarti kaf dhamir lah, ka, okey, ki, kuma, macam tu, okey. Tapi pendapat yang lebih tahqiq, dia tu huruf khitab, dia bukan dhamir, okey. Kalau ketika iyyaka, iyyakuma, tapi kalau daka betul-betul na'buduka, maka ka tersebut tu isim dhamir, okey. Darabtuka, darabtuki, darabtukuma misalnya. Nahwu dzaka, okey, wa dzaki, okey, wa dzakuma, wa dzakum, wa dzakunna. Tengoklah kepada mukhatab tu, huruf khatab dia tu. Itu jika kalau jauh, okey, dzaka,
Wa yajuzu, maknanya apa tengok? Kaf tu dia luhu al-haqta. Janganlah tak ambil macam bahasa Melayu. Kena bezalah. So kita tahu bila masuk di depan dan masuk di belakang. Maksud di depan dakhala ala, kalau di belakang ilhaq, nama dia menghubungi. Jangan nanti letak kalau kita nak sebut itu kalau jauh, kita kata wa idza kana al-musyaru ilaihi ba'idan, okey, dakhala al-kaf, misalnya kita letak macam bahasa Melayu, dakhalatil kaf ba'dahu misalnya. Jadi macam uslub tu bukan uslub Arabiah lah. Okey. Wa yajuzu, dan harus antazida qablaha laman. Okey. Dan harus oleh bahawa menambah oleh kau. Ingat zada ni, zada yazidu zaidan waziratan, dia tu ada dua makna. Makna lazim dan makna mutaaddi. Okey, makna lazim dan mutaaddi. Aslinya mutaaddi. Dan harus oleh bahawa menambah oleh engkau sebelum daripada asma' isyarah la, sebelum daripada kaf. Ha tu kembali kepada kaf, laman akan lam. Okey. Nahwu seperti zalika, zaliki, zalikuma, zalikum, zalikunna. Okey. Perbahasan dekat ke jauh ke apa semua tu, maka tu lebih bukan kepada kitab balaghah lah. Nak tengok uslub balaghah dia tu macam mana. Okay, wala tadkhulul lamu fil musanna wala fil jam'i fi lughati man maddahu. Dan tidak masuk oleh lam fil musanna pada tasniyah, wala fil jam' dan pada jama' fi lughati man maddahu, pada lughah mereka yang memad ia manhu akannya akan musanna dan jama'. Okey. Iaitu pada jama' saja, ulaika, ulai. Okey, ini kembali kepada jamak sahaja. Okey, wala fil jam'i fi lughati man maddahu. Seperti ulai, bila dah lughah Hijaz, tu lughah yang memanjangkan mad tu, yang memadkan, maka tidak boleh masuk lam. Okey, tak boleh kata ulailika ke misalnya, tak boleh. Okey, ulailika tak boleh. Okey, apa dia? Okey, kalau tamimi macam mana? Kalau tamimi ula li terus ulalika. Dia ada huruf khitab juga. Okey, dia takkan ulali saja. Dia akan ada huruf khitab juga. Macam ulaika lah dalam Al-Quran tu. Sebab biasanya yang isyarat tu kita nak khitab dengan seseorang. Wa inna ma tadkhulu fiha halatal bu'di al-kafu. Dan hanya saja masuk pada kedua-duanya, pada tasniyah dan jamak. Okey, pada ketika jauh tu oleh al-kaf sahaja. Okey, zanikuma, dua tu okey, wahai kamu berdua, zanikuma wa tanikuma wa ulaika. Okey, wa kadzalika la tadkhulu 'ala al-mufradi idza taqaddamathu hat-tanbih. Demikian juga tidak masuk ia apa? Ya lam 'ala al-mufrad, di atas mufrad. Okey, idza taqaddamathu hat-tanbih, jikalau terdahulu akan mufrad itu oleh hat-tanbih. Hadza tak boleh kata ha lidza, tak boleh. Okey, nahwu hadza fayuqalu fi halat al-bu'di, maka dikatakan padanya pada mufrad itu pada ketika jauh, hadzaka, hadzaka. Okey, hadzaka. Wa yusharu ila al-makan al-qarib, dan diisyaratkan kepada makan tempat yang dekat itu bihuna, dengan huna. Wa bihuna aw hahuna asyri ila danil makani wa bihil kafasila. Okey, bihuna aw hahuna. Okey, nahwu inna hahuna qa'idun. Okey, ni golongan tak nak perang. Okey, kami di sini sahaja, kami nak duduk. Okey, wa ilal makanil ba'id, dan kepada tempat yang jauh, bihunaka. Okey, ai wa yusharu ilal makanil ba'id bihunaka. Okey, di sana. Au ha hunaka, dan ha hunaka, au hunalika, au huna, au huna, au ha huna, au thamma, au apa? Au hanna. Hunalika, au hanna, au ha hanna. Di situ. Okey. Dia itu au hunalika bi fathil ha wa tasydidin nun, hanna au hanna au hinna. Okey, au samma atau samma.
wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Okey, nahwu wa idza ra'aita thamma, apabila lihat oleh kamu di sana. Beza summa kemudian. Okey, huruf ataf ni thamma zaraf. Okey, faslun. Okey, Allah Ta'ala a'lam wa alam. Okey, ada masa 5 minit ni kalau ada nak tanya apa-apa ke. Ana apa macam mana? Ana secara peribadi ana nak macam ana nak antum kumpul semua. Okey, nantilah tunggu antum balik ni insya-Allah. Ana akan jelaskan. Okey, ana akan jelaskan masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar. Okey, tak kiralah pelajar lama ke pelajar baru ke, sama saja, iaitu dari segi masalah sifat Allah ni lah yang jadi perbahasan sekarang ni antara Wahabi dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi hujah-hujah kita ni dia janjilah tengok dalam masa terdekat ni asatizah kita di Malaysia nanti akan ada satu perubahan lah dalam masa sebulan ni. Dari segi hujah mereka lebih kemas. Sebenarnya macam ni, dalam masalah ni dia perbahasan ilmiah. Okey, ana tak suka kalau berbahas kepada mereka-mereka yang niat dia tu hanya untuk nak kritik orang, ditegur melenting terus menggunakan kata-kata yang keji. Tak perlu. Okey, sebab kita kata pelajar, kata perbahasan ilmiah. So perbahasan ilmiah sajalah. Okey, jadi dalam masalah ni ulama kita dah rod. Okey, tetapi kitab tu tak sampai. Okey, kitab tu tak sampai. Dan ana ana ada 5 buah kitab, yang sangat bagus untuk rod benda ni. Okey, sangat jelas daripada ulama Al-Azhar. Okey, bukan ulama biasa-biasa ni. Okey, rahsia lah kitab apa. Nanti antum datang mesti ni, ana akan bagi tahulah. Kitab ni menjelaskan sesuatu, dia muqaranahkan di antara turas Asy'ariyah dan kitab-kitab Wahabi. Sama ada daripada dulu turas Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, semua. Okey, Qadi Abu Ya'la dan atas tu semua tu dibandingkan Hanabilah. Okey, Hanabilah mutaqaddimin dan yang mereka gelar sebagai Hanabilah sekarang ni lah. Okey, bagaimana sebenarnya mereka itu, siapa sebenarnya lebih salaf sebenarnya. Bila kita baca balik, siapa sebenarnya lebih salaf. Okey, mereka mendakwa kami salaf, Asy'ariyah bukan salaf misalnya. Okey, so tidak ada pendedahan bagaimana, di manakah yang mengatakan Asy'ariyah tidak sama kepada salaf, dan di mana pula persamaan Asy'ariyah dengan salaf. Okey, kalau antum nak tahu, ana yakin antum hanya tahu, hanya dibezakan, antum hanya didengarkan dengan perbezaan antara Asy'ariyah dan salaf. Salaf tersebut yang dinakal oleh mereka. Kena faham? Salaf yang dinakal oleh mereka. Tapi kalau antum baca betul-betul, okey, dua tafsir ni, tafsir yang iktimad. Okey, macam Ibn Taymiyah kata tafsir yang terbaik tafsir Tabari. Sebab tu geng Salafi Wahabi banyak guna Tabari, sebab imam diorang Ibn Taymiyah kata tafsir yang terbaik, so diorang ambil yang tu. Begitu juga dengan tafsir Ibn Katsir. Okey, dua ni. Kalau kita baca tafsir At-Tabari dan tafsir Ibn Katsir, kita baru boleh tahu macam mana sebenarnya pendapat dalam ayatul sifat ni kena kepada siapa sebenarnya. Okey, kena kepada siapa. Yang mereka kata salaf faham macam itu, sebenarnya salaf diorang tu salaf yang mana? Ketika kita mendatangkan contoh takwilan daripada Ibn Abbas, mereka akan usaha 100%, berapa pulas akan menafikan riwayat tersebut. Tapi pada realitinya mereka tidak boleh menafikan 100% takwil daripada Ibn Abbas. Dalam keadaan macam ni, bila kita bawa satu takwilan daripada Ibn Abbas, takwil banyak dalam ayatul sifat ni. Okey, ketika ditakwilkan ada banyak ayatul sifat tu. Kemudian bila kita bawa salah satu, mereka akan rod dari segi sanad ni apa Ibn Abbas tidak jaga macam tu, berat sebahagian sahaja. Kita kena bijak. Adakah ternafi semua? Mana Ibn Abbas tak takwil langsung? Bawakan semua. Kena isti'ab, himpunkan ke semuanya, himpunkan ke semua takwil Ibn Abbas.
mana yang mereka kritik apa semua tu kita lihat balik, kena timbang secara neraca ilmiah. Mana lemah, ya betul. Kalau tak sabit pun ayat-ayat yang lain tu banyak lagi. Okey. Antum kalau nak orang Ibn Wahabi ni, senjata antara terkuat senjata Wahabi ni, jangan kami tak baca. Tapi antum kalau nak betul-betul ilmiah, antum kena baca. Sebab tu manhaj ilmiah kena muqaranah dua-dua belah pihak kitab mereka. Okey. Kalau kita nak memahami Wahabi dan dari segi kita ahli sunnah wal jamaah kita, maka kita ada khalal sikit mungkin dari segi ialah sebab firqah-firqah ni masing-masing ada dia punya kecenderungan dia tu. Macam Wahabi nak memahami Asy'ariyah ikut kitab-kitab dia orang, memang tak faham lah. Okey. Cumanya insaf lebih tu, Asy'ariyah lebih insaf, tidak menipu, tidak tahrif. Macam tu. Dia Mujassimah ni dia memang daripada dulu suka ubah tahrif kalam ulama tu. Okey. Okey, ini kitab dia ni. Ini kitab antara terkuat senjata kita kebal Wahabi lah. Kata Al-Asy'ariyah fi mizan ahli sunnah. Okey. Ulama ahli sunnah dia buat kitab ahli sunnah Al-Asy'ariyah syahadatu ulama'il ummah wa adillatuhum. Okey, 10 orang ditakris ulama besar dunia, Syekh Abdul Zaili, Syekh Qardawi semua tu. Kemudian dia rad ni kitab ni. Okey. Takris juga, dia nak takris jugalah. Takris juga daripada 10 orang. Okey, ada daripada Kuwait, Pakistan, Urdun, semua tu. Okey, kat sini. Tak ada baca hujah-hujah dalam ni. Okey. Mereka rad Asy'ariyah kat sini. Ni antara kitab terkuat dia orang. So kita nilai secara ilmiah, okey. Satu je nak minta. Ketika nak antum muqaranah perbahasan macam tu, antum kena betulkan niat. Antum mencari apa? Okey. Kalau antum betul-betul mencari kebenaran, yang tu terbaik. Dada antum akan lapang. Antum akan mendapati bukan dalam ni bukan semua salah. Kalau antum niat betul-betul nak rad Wahabi betul-betul, nak matikan Wahabi misalnya, kitab ni antum akan nak salahkan semua. Faham tak? Situ antum dah tak ilmiah dah. Okey. Baca satu-satu, tengok rujukan dia betul ke tak. Dia rujukan dia bagi, baca pada rujukan tu dia nakal separuh ke macam mana, kena faham betul-betul. Okey. Kena baca kitab-kitab Asy'ariyah pula. Okey. Ulama kita pun ada naqad juga. Okey. Jadi muqaranahkan. Siapa dalil yang lebih kuat? So bentangkan. Okey. Cara macam ni jarang. Okey, dibentangkan. Tapi insya-Allah dalam masa terdekat, dalam tahun ni insya-Allah akan ada perubahan dari segi asatizah kita. Okey. Mudah-mudahan mereka rajin lah. Okey, rajin demi umat lah. Penat sikit sebab tu anak cakap 24 jam bagi anak tak cukup. Okey, muqaranahkan macam mana, dan kita ada kitab kitab tu rahsia lah. Okey, yang sangat lengkap, sangat lengkap, yang mana kitab tersebut tak sampai kepada asatizah besar kita dekat Malaysia atau di Fatani. Okey, kitab tu kitab terbaik yang pernah ada untuk rad Wahabi. Okey, tapi kitab tu tak pernah sampai. Okey, jadi ana dah alhamdulillah dah bagi dah dekat dah sampaikan kepada beberapa orang kitab-kitab tersebut. Okey, nanti antum balik mesin ni, nanti tengoklah cara nanti dalam masalah macam ni. Jadi dalam masalah, sebab benda ni jadi perbahasan. Okey, yang Wahabi dia sebab dia rajin, sebab dia tak ada kerja lain, dia bahas benda tu je. Nampak tak? Kita ni mau dengan periksanya lagi, dengan nak mengulangnya lagi, nak beli barang, nak masak, pergi bakolah apa semua benda tu, banyak masa kat situ. Dia orang tak ada, dia orang hadap benda ni betul-betul. Okey. Sebab tu dari segi ilmiah dalam perbahasan tu, ya alhamdulillah. Okey, tetapi ingat, okey, diam seseorang itu bukan bermakna tak ada hujah. Okey, bukan tak ada hujah. Okey, antum insya-Allah mungkin tidak ada keberanian. Okey, sebab antum tidak dibentangkan. Okey, sebahagian mungkin dah terpengaruh apa semua tu. Okey, yalah dia berdasarkan ilmu masing-masing lah kan. Dan benda ni di atas taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau antum betul-betul mencari kebenaran, okey, antum akan lebih lapang dada tengok hujah kedua-dua belah pihak. Okey. Masalah ketika dalam fiqh muqaranah ni, dalam bab muqaranah apa pun, masalahnya kita meletakkan natijah dulu sebelum buat muqaranah. Yang tu memang akan sakit lah. Okey. Kalau kita dalam perbahasan ni khilaf ulama, kita dah letak macam-macam mana pun kena kat sini juga.
So kita baca yang hujah ni pun kita akan cuba fahamkan pusing ke arah tu juga. Sampai kiamat takkan habis. Okey. Lepas tu kena insaf. Dalam masalah perbahasan ni nak bagi tahu satu je. Dalam masalah dengan Wahabi ni sebab dia apa? Melibatkan akidah golongan apa? Sebab dia ekstrim dari segi apa? Kata-kata, dari segi tindakan orang tu kan bagi pada sebahagian tempat tu. Maka antum satu je ana minta, yang pertama sekali kena tenang. Perbahasan ilmiah ni perlu pada tenang. Tak perlu nak caci maki pun. Tak perlu nak caci maki. Okey. Jadi teruskan apa? Bacaan antum terus ke muqaranah. Okey. Cumanya macam tadi tu baru sikit je nak bagi. Tadi tu baru sikit je nak bagi. Okey, tentang masalah al-ain. Okey. Jadi macam kita ni senang je. Okey. Dia orang kan bawa kata Imam Asy'ari ialah salaf, dia kata. Kami. Tengoklah salaf tadi tu macam anda terangkan. Salaf tu tafwid. Mereka tu isbat. Lain. Okey. Okey. Yang salaf semua kata bila kaif menafikan kaif. Wahabi, Ibn Taymiyah, Ibn Saimin semua dalam kitab-kitab mereka menyabitkan kaif, menyabitkan kaifiat, tapi serahkan saja kaifiat tu. Kami tak tahu kaifiat. Makna kami tahu kaifiat ada, tetapi kaifiat tersebut hanya Allah sahaja yang tahu. Kita Ahlussunnah wal Jamaah seperti salaf, tidak ada kaif bagi Allah. Bila kaif menafikan kaif. Okey. Makna sahaja kami serahkan. Makna yang dikehendaki oleh Allah yang pada hakikatnya tu serahkan kepada Allah. Tu tafwid di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Okey. Dalam masalah contoh al-ain. Ni apa benda yang inilah benda yang dihadapi oleh pelajar-pelajar di Malaysia. Okey, anda tengok. Okey. Bila Wahabi dok bawa kata al-ain, Allah ada dua sifat, al-ainan. Ada bagi Allah ainan. Okey. Lepas tu ketika mana mereka ujar, dia orang bawa kata ni dalam ibanah. Okey, dalam ibanah apa semua tu dia bawa al-ainan apa semua. Okey. Maka ketika itu lepas tu dia bawa hadis laisa bi'awar apa semua tu. Kita habis macam tak tahu. Yelah, betul lah. Ingat, satu nak pesan. Nakalan Wahabi kena diperiksa lagi sekali. Nakal mereka nakal tu kan kena diperiksa lagi sekali. Hatta daripada Ibn Taymiyah sendiri. Sebab tu bila dia cek balik kata al-ibanah, betul ke? Dalam Maqalatul Islamiyin, betul ke Imam Asy'ari kata ada bagi Allah ainan? Okey. Sedangkan yang betul Imam Asy'ari kata ain. Al-ain. Kemudian Ibn Hazmin Al-Zahiri. Tapi sebelum daripada yang Ibn Taymiyah ni, sebab tu kena tahu. Ibn Taymiyah ni bila kata salaf siapa? So kena tahu. Di antara rujukan itu Al-Imam Ibn Khuzaimah. Kata Imam Ibn Khuzaimah ulama yang besar, ulama hadis yang sangat besar. Tetapi dalam masalah sifat, yang tu ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah ada kritikan. Okey, ada kritikan. Ibn Taymiyah terpengaruh daripada Ibn Khuzaimah dari segi masalah ain. Dan Ibn Khuzaimah menyabitkan ainan bagi Allah. Tapi tidak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis menyabitkan ainan. Dua tu ainan. Dalam Quran apa? A'yun jama'. Sebab tu Ibn Hazm Al-Zahiri apa? Dia kata tidak boleh diitlakkan. Okey, salah mereka mengatakan kata Allah ada baginya ainan. Sebab apa? Di sana tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah Allah menyabitkan dua mata. Okey. Apa? Di dalam Al-Quran sendiri sebut a'yun jama'. Sebab apa mereka pilih ainan? Tanya mereka sendiri. Allah tak sebut pun, Rasul tak sebut pun ainan, dua mata. Okey. Tapi sebab apa dia pilih ainan? Dua. So fikir-fikirkan balik. Okay. So pembahasan ni nanti pergi pada lanjutan satu-satu sifat kita bahaskan. Sifat contoh asak misalnya, yang katakan betis, itu al-wajh. Okey. Pasal wajhullah, dekat Allah tu wajah apa semua tu. Benda-benda macam itu nanti antum insya-Allah akan bentangkan supaya lebih jelas, supaya antum tahu siapa sebenarnya salaf. Okey, yang lebih salaf tu siapa? Okey. Dan perbahasan ni perlu kepada suasana yang tenang, tapi antum penat sikit. Sebab apa? Antum kena banyak membaca. Sebab tu ana bagi tahu, ana selalu pesan memahami turas dan mempertahankan turas dua benda yang berbeza. Antum memahami akidah semua tu. Ramai orang memahami akidah. Okey.
tapi nak mempertahankan tak ramai. Cuma tugas mempertahankan ni berat. Dia pernah banyak membaca apa semua tu, kan muqaranahkan, sedia dia kecam macam-macam, biasalah. Okey. Dalam bab ni, dalam dalam nak memahami tu, Rasul tu belajar syarah ni, hasyiah ni, apa macam-macam. Okey, faham i'rab semua tu, faham. Dia punya dalil dia tu faham. Tapi ketika nak mempertahankan, sebab kita hidup di zaman Wahabi Salafi ni, dia apa yang betul-betul hujum betul-betul Asy'ariyah. Okey, kita ni. Okey, jadi mereka ni pada zaman ni kita kena muqaranahkan dua kitab-kitab mereka dan kitab-kitab kita. Satu langkah yang kurang bijak apabila diorang ni laju dari segi rod ni. Satu masalah pum terus keluar beribu-ribu kitab istilah dia rod. Okey. Hujah yang sama. Okey, dalam masalah macam tu kita kena baca terus kitab-kitab diorang tu. Apabila dalam dalam jidal misalnya, dalam berhujah, berdebat macam tu, antum jangan bawakan hujah yang telah dijawab. Tak? Sebab tu kena baca sentiasa update kitab-kitab diorang. Dan kitab-kitab kita semua. Dia ada ulama-ulama tu masing-masing dia akan mengarang. Okey. Dan dalam masalah begini ni, okey, antum perlu kepada tahqiq dulu. Sebelum nak muqaranah, kena tahqiq dulu. Mereka tu macam mana, kita ni macam mana. Nak faham mereka, kena faham daripada kitab-kitab mereka. Betul tak? Okey. So bila dah macam itu akan ada muqaranah. Cumanya, okey, sebagai yang terakhir, ana tengok antum ni, ana maksudkan pelajar-pelajar yang ni lah, pelajar tahun 1 semua tu, pelajar-pelajar baru kat Malaysia, terbawa-bawa dengan cara mereka. Budak-budak lagi, kadang umur 16, 18, 20 macam tu duk mensyirikkan Asy'ariyah, mengkufurkan Asy'ariyah semua tu. Okey, dengan alasan kami membawa tauhid. Okey, tauhid. Sampai mati pun kami akan bawa tauhid. Walaupun kami golongan sedikit, sebab kami berdasarkan kebenaran. Antum kena tahu ni, ingat pesan-pesan elok ni. Okey. Sedar diri itu kumpulan yang sedikit. Okey. Lepas tu meyakini kata kamilah yang benar, mereka salah. Tiap-tiap orang tu akan ada benda tu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap firqah itu mereka bergembira dengan apa yang mereka ada. Kamilah yang benar, kamilah yang benar, semua tu. Tapi satu benda yang antum kena ingat betul-betul. Okey. Tentang kebenaran Sawadul A'zam itu sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawadul A'zam antum kena ingat. Okey. Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah itu Sawadul A'zam. Okey. Antum kata antum diberi kebenaran. Kata kami tak kisah walaupun kami sedikit. Okey. Kemudian dia rod semua. Antum mainkan beratus tahun ulama, kebanyakannya jumhur ulama di dunia ni Asy'ariyah. Okey, Syarah Bukhari, Fathul Bari sendiri mereka kata ada masalah dalam akidah. Fathul Bari boleh intimat pada hadis. Akidah Ibnu Hajar tak boleh. Okey. Sebab dia tafwid. Jadi mereka cuba nak nak buang semua tu Asy'ariyah. Semua maknanya dia orang tak sedar tanpa Asy'ariyah mereka tak akan berilmu. Kitab mana dia orang nak belajar? Semua melalui jalur Asy'ariyah. Disampaikan dengan amanah sampai kepada golongan ni semua ditahrif. Okey, habis ditahrif kita ulama. Jadi antum kena ingat Sawadul A'zam itu Asy'ariyah. Okey, itu sabit daripada Nabi, jaminan daripada Nabi Sawadul A'zam. Okey, dan mereka ini golongan yang sedikit diihtimal betul ataupun tidak. Okey, pada masa yang sama antum nak membandingkan, anak bagi tahu ketika nak membandingkan hujah Asy'ariyah dan Wahabi, contoh Wahabi bawa hujah, kita tengok hujah bukan tengok kepada hujah ustaz-ustaz kita yang hanya kita tengok level dia tu. Sebab kebenaran tu kadang-kadang tak sama muwafaqah tamah dengan orang yang bawa kebenaran tersebut. Okay, sebab apa? Dia kena bacaan dia je lah. Kita kena hujah dia macam lebih kuat lah. Sebab apa? Hujah-hujah Asy'ariyah yang terbaik tu tak sampai kepada mereka. Sebab tu kita macam lemah je sini. Kita mengukur berdasarkan orang. Nampak tak? Berdasarkan orang. Sebab tu orang yang nak bawa hujah Asy'ariyah ni kena orang yang luas bacaan dia tu. Orang kena luas bacaan dia tu. Supaya apa? Supaya orang boleh muqaranahkan dengan tepat. Jadi nak halang orang cakap kamu kena nilai yang kami betul. Semua nak macam tu. Tapi hujah tu jadi penilaian. Okey. Cumanya orang awam dia belum ada dia punya mi'yar, alat ukur lagi untuk benda ni.
So dia hanya berdasarkan kepada personality ustaz-ustaz tersebut. So kena jaga. Orang awam yang tu, dia ikut yang tu je. Kalau jenis suka maki, waktu menipu misalnya, memang tak ikut lah. So banyak benda kena jaga. Cumanya hujah, okay, insya-Allah ya, mereka mendakwa, mereka ada hujah, kita mendakwa, kita ada hujah. Okay. Jadi tengok nanti, okay, sebab antum tidak belum disuapkan lagi, istilah dia belum diajar lagi bagaimana sebenarnya, okay, dan dalil di sisi Asy'ariyah macam mana, okay, yang terbaru ni, yang update daripada ulama Asy'ariyah sendiri macam mana, okay. Macam nak cakap tadi tu, kita ni tak sampai kepada asatizah kita di Malaysia, dalam baru sampai, ada sebahagian tu dah sampai, okay. InsyaAllah akan ada perubahan. Dan masalah ni, masalah sifat, dia sifat khabariyah. Baru tengok lagi masalah sifat khabariyah pun tak tahu apa benda sifat khabariyah ni. Sifat khabariyah atau sifat sam'iyah, okey, itu sifat-sifat yang tidak boleh disabitkan dengan akal, tetapi hanya terhenti pada nas syarak sahaja. Itu makna dia, okey. Dan kemudian dia berkait nanti ayat muhkam, ayat mutasyabih, okey. Ayat muhkam, ayat mutasyabih kena faham mana ayat muhkam, mana ayat mutasyabih, okey. So apa benda ni pun ada khilaf juga, ada banyak pendapat, dan pendapat yang digunakan yang mana, okey. Sehingga antum jelas nanti apa macam bagaimana gharaib pendapat-pendapat mereka, macam pendapat Ibn Qayyim yang sangat gharib. Dia mengatakan ayat laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad itu ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat, dia meletakkan ayat itu sebagai ayat mutasyabihat. Pendapat yang gharib daripada dia. Tapi nak cakap benda ni, ya ke? Ambil daripada mana? Kena sabit dulu, tahqiq lah dalam kitab Ibn Qayyim, apa kitab sekian juzuk ke apa, jilid ke apa, kena tahulah. So nak bercakap pasti ada sandaran, okey. So banyak benda nanti yang antum akan dibentangkan, insya-Allah. Mudah-mudahan antum kembali ke Mesir, nak akan sambut kat sini, insya-Allah taala. Tu sekadar sajalah, sebab dia kata terlalu ustaz masuk sikit bab ni, macam nak refresh balik ke, nak ambil macam pengetahuan sikit, okey. Dalam belajar nahwu apa semua tu, dia ingat kita belajar nahwu je lah. Dia ingat kita belajar nahwu je lah. Ni alat, ingat kita sedang mengasah senjata nama dia, memahami nas ibarat kitab tu dengan faham yang tepat, okey. So dalam masalah sifat ni, antum jangan menilai kepada hujah-hujah macam golongan-golongan, contoh Azhari yang apa, yang baru-baru dalam bidang ni apa semua tu. Sebab hujah mereka bukan melambangkan hujah Asy'ariyah secara keseluruhan. Sebab tu benda ni kena detail betul-betul lah, okey. InsyaAllah jangan risau apa yang mereka bawa, semualah, tak kira lah. Hatta yang Ustaz Wan Syukri di apa, di Musallas ni kan, okey. Yang tu apa, Salafi Wahbi lah tu, okey. Nak takut apa, okey, Salafi Wahbi. Jadi hujah-hujah apa yang kita dia rakam apa semua pengajian itu, ada sebagian pelajar-pelajar kita yang join apa semua tu, tu ke sanalah nanti. Ke sanalah, dah ikut guru dia macam tu, ke sanalah. Okey. Jadi bagaimana? Okey. Tentang Ustaz Wan Syukri macam mana, so kena tengok dia punya video-video dekat YouTube. So kena tengok hujah nilai dia, okey. So hujah secara ilmiah macam mana, okey. Jadi perlu kepada bacaan yang sangat banyak, okey. Tapi jangan risau, okey. Asy'ariyah kita sangat kuat, sangat-sangat kuat, okey. Cumanya yang penting kena sampai karangan-karangan ulama yang apa, yang tahqiq tu kepada asatizah. Cumanya dalam anak tu ada list kat belakang anak ni, okey. 5 jilid kitab yang dianggap sebagai senjata yang sangat baik lah, okey. Dan pelajar-pelajar yang duk join antum sekarang ni, belajar dulu lah macam ilmu alat dulu, okey. Bagi faham betul, nanti dah faham, boleh baca kitab, baru kita masuk perbahasan ni. Jangan terlalu isti'jal nak faham, nak lebih. Yalah, orang sekarang kan lebih kepada Facebook ni, atau Instagram atau Twitter ni, lebih kepada post benda-benda yang rare-rare, yang macam benda khilau, nampak cepat alim. Hebatnya post benda-benda yang tinggi-tinggi, okey. Ni so masalah-masalah ni kena tahqiq betul-betul, insya-Allah. Antum dalam masa ni belajar dulu macam ilmu-ilmu asas, okey, supaya ada alat yang tajam, baru pergi kepada ilmu mujadalah dan sebagainya, insya-Allah. Yang itulah tertib kita, tak perlu isti'jal, okey. Ingat kita di Sawadul A'zam, okey. Ingat yang tu jaminan daripada Nabi SAW. Kadang sebab benda tu kita tak nampak. Okey, sekali itu saja. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Doakan yang terbaik untuk
sahabat-sahabat semua supaya keputusan periksa syafawi dibuat ketika antum balik sini ke macam mana tak tengoklah, yang penting supaya antum sempat untuk periksa Al-Quran tu sama ada tahrir atau syafawi, supaya apa, nanti kalau bila Quran tak lepas nanti banyak ihtimal, jadi ada kata kena ulang tahun, ada kata dor, macam-macam lah. Tapi mudah-mudahan doa yang terbaik saja, mudah-mudahan qaror daripada Azhar tu yang terbaik buat kita di sini dan buat antum di Malaysia. Sekarang saja, wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Astaghfirullahallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.